Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Sabah, yang mana Johor Darul Takzim menang 3-0 hasil jaringan daripada Leandro Velasquez dan 2 daripada Backson. Okey, sebelum saya masuk ke dalam ulasan perlawanan, ada 2 perkara yang saya suka tentang game ni. Yang pertama adalah mengenai Syarul Saad, yang mana Syarul Saad kembali diturunkan dalam perlawanan kompetitif walaupun sebagai pemain gantian selepas pulih daripada kecederaan. Harapnya untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, Syarul Saad akan terus diberi peluang untuk bermain bersama dengan skuad utama walaupun sebagai pemain gantian. Yang kedua adalah tentang penalti yang diambil oleh Safawi Rashid dengan menggunakan teknik Panenka. Tetapi sayang, penalti tersebut tidak berjaya dilakukan dengan baik oleh Safawi akibat teknik Panenka yang digunakan ataupun yang dilakukan adalah sangat-sangat tidak menjadi dan mudah sahaja dibaca oleh Rozaimi. Dan mungkin Safawi terlebih overconfident ataupun kita tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi Panenka tersebut memang boleh dikatakan tidak jadi langsung lah pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Yang pertama, saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim. Yang pertama adalah mengenai bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim. Semalam bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim yang diketuai oleh Leandro Velasquez, Nazmi Faiz, Naksu Insa beraksi dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana mereka berjaya untuk mengawal bahagian tengah dengan baik pada perlawanan semalam tanpa ada sebarang tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Sabah. Tetapi apa yang paling menarik tentang bahagian tengah pasukan JDT pada perlawanan semalam adalah tentang kedatangan Cabrera yang selalu untuk membantu bahagian tengah. Yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam, Cabrera yang selalunya bermain sebagai left wing, tetapi pada perlawanan semalam beliau banyak melibatkan pergerakan pasukan Johor Darul Takzim ketika menyerang pasukan Sabah di bahagian tengah, dan beliau telah memberi ruang kepada Koh Beng Ong untuk mengambil tempat beliau sebagai left wing ataupun untuk cover semua area di bahagian kiri, dan perkara tersebut telah membuatkan JDT di bahagian tengah sangat-sangat ramai player dan dengan mudahnya untuk mereka bermain dengan short passing, true passing dan sebagainya. Bahkan sekiranya mereka ingin bertukar arah bagi menyerang menggunakan bahagian sayap, mereka hanya perlu untuk menghantar bola jauh kepada Koh Beng Ong yang memang telah bersedia di bahagian kiri, yang memang dia akan stay wide sahaja pada perlawanan tersebut tanpa perlu untuk masuk ke bahagian tengah. Dan itu yang saya suka di bahagian tengah, apabila Cabrera terus menerus membantu bahagian tengah dengan bermain di kawasan tengah ataupun middle area dan memberi kebebasan kepada Koh Beng Ong untuk bergerak di bahagian kiri, di bahagian sayap ataupun di wide area lah pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah mengenai Koh Beng Ong. Pada perlawanan semalam, Koh Beng Ong menunjukkan satu prestasi yang sangat-sangat cemerlang sebagai left back terbaik dalam Malaysia buat masa sekarang, yang mana beliau bermain dengan sangat-sangat baik. Daripada segi bertahan, memang tak banyak kerja yang dia buat untuk bertahan sebab Sabah pun tak banyak attack. Tetapi daripada segi beliau membantu ataupun memberi support kepada bahagian serangan memang sangat-sangat banyak, yang mana dia banyak melakukan overlapping yang menarik. Bahkan ada satu overlapping yang dilakukan oleh Koh Beng Ong, yang mana Koh Beng Ong buat cutback dan memberi penalti kepada pasukan Johor Darul Takzim. Itu adalah satu tindakan yang cemerlang daripada Koh Beng Ong yang memberi support ataupun bantuan dengan buat overlapping. Yang kedua, bukan sahaja overlapping yang Koh Beng Ong buat, yang kedua adalah beliau cover tempat Cabrera. Macam saya cakap tadi, Cabrera sering untuk berada di kawasan middle area pada perlawanan semalam untuk overload di bahagian tengah, dan Koh Beng Ong yang akan cover tempat Cabrera di bahagian sayap. Dan perkara itu menunjukkan satu impak yang positif untuk pasukan JDT apabila Koh Beng Ong mampu untuk menggalas tugas sebagai left back dan juga menggalas tugas sebagai orang yang ambil alih tempat Cabrera sekiranya Cabrera masuk ke bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim semalam. Jadi itu yang kedua yang saya suka tentang peranan Koh Beng Ong yang bertindak sebagai left back, yang sering membantu buat overlapping
Dan yang kedua adalah tentang bagaimana Koh Bee Ong sering untuk cover tempat Cabrera, yang mana Cabrera sering untuk masuk ke bahagian tengah. Itu yang kedua yang saya suka. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim ni adalah mengenai corak permainan Arif Aiman. Pada perlawanan semalam, Arif Aiman banyak mengucang-ngacirkan bahagian kanan pasukan ataupun bahagian kiri pasukan Sabah dengan melakukan dribble-dribble dan juga footwork yang sangat-sangat menarik. Yang mana kita boleh tengok Arif Aiman punya kawalan bola ataupun ball control memang sangat-sangat bagus. Beliau punya dribble pun sangat-sangat bagus dan dia banyak kali mengucang-ngacirkan bahagian kiri pasukan Sabah dengan buat larian-larian yang laju, teknik dribble yang sangat menarik dan sebagainya. Boleh saya katakan buat masa sekarang Arif Aiman adalah the best option untuk bermain di right wing berbanding Safawi lah. Sebab Arif Aiman memang boleh dikatakan antara player yang memang tengah on form buat masa sekarang. Itu yang ketiga yang saya suka tentang Johor Darul Takzim. Yang keempat yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah mengenai defensive line mereka. Yang mana kita boleh tengok memang semalam defend ataupun pertahanan Johor Darul Takzim tidak terlalu diuji oleh bahagian serangan pasukan Sabah, melainkan Sabah hanya ada satu percubaan daripada Amri Yahya sepanjang perlawanan. Yang mana apa yang saya suka tentang defensive line pasukan JDT ini adalah mereka bermain dengan high defensive line. Apabila mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, maka mereka boleh memberi support kepada bahagian tengah untuk melakukan tekanan ke atas pemain-pemain Sabah sekiranya pemain Sabah pegang bola di bahagian tengah. Dan perkara itu sedikit sebanyak membuatkan pemain-pemain Sabah tak confident dan juga tidak berani untuk memegang bola dengan lebih lama. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka pegang bola memang akan ada pemain JDT yang terus melakukan pressing ataupun melakukan tekanan ke atas pemain Sabah yang pegang bola tersebut. Jadi sebab itulah kita boleh lihat Sabah pada perlawanan semalam tak boleh nak control game, tak boleh nak masuk tengah, tak boleh nak pegang bola dan sebagainya. Sebab apa? Sebab backline pasukan JDT bermain dengan high defensive line dan juga bahagian tengah JDT juga akan terus melakukan pressing kepada pemain Sabah ketika Sabah cuba untuk build up di bahagian tengah. Dan itu yang saya suka. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan JDT punya defensive line ni adalah mengenai mereka punya back three, yang mana kita boleh lihat mereka hanya akan membentuk tiga pertahanan di belakang, iaitu Matthew Davis, Adam Nur Azlin dan juga Shane Lowry, untuk memastikan sekiranya Sabah melakukan counter, mereka tidak perlu terkejut sebab mereka ada 3 orang dah ready dekat belakang. Tetapi apa yang menariknya adalah mereka tidak meletakkan Natsu Insar untuk bermain sebagai centre back. Sebaliknya mereka terus letak Natsu Insar kekal di hadapan dan mereka membentuk gandingan 3 defend di belakang dengan Matthew Davis, Adam Nur Azlin dan juga Shane Lowry. Yang mana 3 ni kita tahu 2 centre back dan juga 1 right back. Jadi apa yang boleh saya cakapkan dekat sini, ini telah membuatkan corak permainan JDT akan lebih seimbang dan juga stabil. Sebab apa? Sebab untuk bahagian kanan Arif Aiman akan attack dan dibantu oleh Leandro Velasquez, manakala di bahagian kiri kita tahu Koh Bee Ong sahaja yang akan cover area untuk bertahan ataupun untuk menyerang. Maka taktikal tersebut telah menampakkan yang Matthew Davis sedikit pasif lah pada 2 perlawanan. Yang mana perlawanan sebelum ni pun Matthew Davis stay untuk bermain dengan back 3, dan untuk perlawanan semalam pun Matthew Davis juga yang akan membentuk sebagai back 3. Jadi mungkin peranan Matthew Davis untuk buat overlapping dan juga crossing ke dalam kotak penalti selepas ini mungkin kita akan nampak kurang lah dengan taktikal baru yang dilakukan oleh Benjamin Mora kepada skuad JDT. Itu yang saya suka yang keempat. Yang kelima yang saya suka adalah tentang defensive line pasukan JDT ni adalah tentang Shane Lowry. Pada perlawanan menentang Sabah ni, Shane Lowry menunjukkan kualiti yang sangat-sangat bagus. Yang mana Shane Lowry menunjukkan yang dia mampu untuk melakukan hantaran jarak jauh dengan sangat-sangat bagus. Yang mana pada perlawanan ni kita boleh lihat gol pertama Johor Darul Takzim adalah berpunca daripada hantaran jauh Shane Lowry daripada tempat sendiri kepada Baxter, dan Baxter berjaya kawal bola tersebut dengan baik lalu assist kepada Leandro Velasquez. Jarang-jarang kita nak jumpa seorang centre back yang mempunyai kualiti hantaran tinggi seperti Shane Lowry. Dan sebelum ni pun Shane Lowry dia tak tunjukkan yang dia mampu buat begitu. Tetapi pada perlawanan ni baru nampak yang Shane Lowry ni ada bakat dan juga ada kelebihan daripada segi untuk supply bola
ke hadapan dengan hantaran jauh yang tepat kepada seorang striker. Itu yang saya suka tentang Johor Darul Ta'zim. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang Johor Darul Ta'zim adalah mengenai Bekson lah. Pada perlawanan semalam, Bekson menunjukkan satu kualiti seorang striker import yang sangat-sangat cemerlang dalam saingan Piala Malaysia apabila beliau menunjukkan yang beliau punya first touch, ball control, positioning, finishing memang padu. Jadi memang boleh dikatakan Bekson banyak improve selepas tidak diturunkan dalam 2 game sebelum ni. Maka Bekson turun pada perlawanan ni menunjukkan satu performance yang menarik kepada kita semua dan menunjukkan yang dia adalah seorang striker import yang sangat-sangat berkualiti pada perlawanan ni. Dan yang terakhir yang saya suka tentang Johor Darul Ta'zim adalah mengenai mereka akhirnya berjaya untuk menjaringkan gol melalui set pieces ataupun melalui sepakan percuma. Yang mana sebelum ni saya selalu condemn ataupun selalu komen yang JDT ni dapat free kick ataupun corner kick, mereka tak berjaya untuk jaringkan gol. Dan pada perlawanan ni JDT berjaya buktikan kepada saya yang mana mereka mampu untuk menjaringkan gol melalui free kick hasil hantaran Syafiq Rahim tepat kepada kepala Bekson yang tidak dikawal oleh siapa-siapa ataupun tidak dimaki. Itu memang boleh dikatakan satu hantaran yang sangat cemerlang dan free kick yang baik daripada Syafiq Rahim disudahkan oleh Bekson pada perlawanan ini. Okey, kita masuk kepada pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan ini boleh dikatakan yang pertama, mereka tidak melakukan tekanan langsung kepada pemain-pemain JDT sebab tu JDT pegang bola. Dan mereka tidak mampu menyerap tekanan ataupun mereka tak mampu absorb tekanan yang diberikan oleh JDT di bahagian tengah. Jadi apabila jadi begitu, mereka seakan-akan terpaku dan hanya ball watching daripada untuk melakukan tekanan kepada pemain JDT untuk rampas balik bola. Dan mereka hanya membiarkan JDT untuk menguasai hampir keseluruhan perlawanan pada perlawanan semalam lah, boleh saya katakan. Itu yang pertama, tiada tekanan dan juga mereka tidak menyerap tekanan yang diberikan oleh JDT. Sebaliknya hanya ball watching dan mereka berada dalam kedudukan yang terlalu statik dan memberi ruang kepada JDT untuk kontrol game pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap adalah tentang backline ataupun defensive part ataupun defensive department, defense department pasukan Sabah. Yang mana pertahanan pasukan Sabah semalam, mereka mempunyai masalah daripada segi man marking, tight marking dan boleh dikatakan mereka tak menjaga ataupun tidak marking bahagian serangan pasukan JDT dengan sangat-sangat baik. Kita boleh lihat gol-gol yang dijaringkan oleh pasukan JDT adalah berpunca daripada kelemahan pertahanan Sabah itu sendiri. Gol pertama, mereka terlalu membiarkan Bekson tanpa ada seorang yang pressure. Sebaliknya mereka hanya cuba halang-halang dan mereka terlalu memberi ruang kepada Bekson untuk mencari ruang kosong dan Leandro berada dalam kedudukan yang tepat tanpa ada dijaga. Padahal kawasan itu adalah dalam kawasan kotak penalti. Sepatutnya ada orang yang akan cuba blok bola tu ataupun ada orang yang akan cuba bagi tekanan. Tetapi sebaliknya Bekson boleh set up untuk Leandro untuk melepaskan satu rembatan padu ke dalam gawang. Dan gol yang ketiga pasukan JDT, kita boleh lihat hasil hantaran lintang ataupun hasil free kick yang dilakukan oleh Syafiq Rahim tepat kepada kepala Bekson. Yang mana Bekson tiada seorang pun pemain Sabah yang jaga, sama ada Risto ataupun Hanafi Tokyo, semua tak ada orang jaga. Rawisin Batui pun tak jaga. Maka Bekson melakukan satu tandukan free header ke arah gawang Sabah yang membolehkan JDT menang dengan kedudukan bergaya 3-0. Jadi boleh dikatakan defense Sabah pun memang agak tak beberapa baik pada perlawanan semalam. Mereka terlalu memberi ruang, tak melakukan marking dan mereka tak memberikan tekanan langsung kepada pemain-pemain serangan JDT. Yang ketiga, kelemahan pasukan Sabah adalah mengenai bahagian tengah. Yang mana bahagian tengah pasukan Sabah yang diketuai oleh Azizan Nordin dan juga Syukri Bahrun di first half sebelum Azizan Nordin dikeluarkan menunjukkan satu prestasi yang tidak beberapa memuaskan. Yang mana mereka tak mampu untuk mencorokkan perlawanan, bahkan mereka seperti kehilangan seorang attacking player, iaitu mereka seperti kehilangan seorang playmaker, yang mana mereka tiada playmaker yang boleh untuk membuat ataupun menggerakkan serangan ke arah pasukan JDT. Sebaliknya mereka hanya mengharapkan kepada Amri Yahya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Padahal Amri Yahya adalah seorang striker, tetapi attacking midfielder memang tak ada untuk pasukan Sabah. Jadi agak susah untuk Amri Yahya bertindak secara keseorangan.
Sebab pada perlawanan semalam, Amri Yahya antara player yang boleh dikatakan paling perform lah untuk Sabah. Daripada striker sampai tengah sampai defend, semua dia main pada perlawanan semalam kan. Jadi memang pujian harus diberikan kepada Amri Yahya lah. Tetapi apa yang mengecewakan adalah di bahagian tengah, tiada orang yang boleh support Amri Yahya ataupun N Tanabalin sekiranya JDT menyerang. Sebaliknya, ketika Sabah menyerang. Sebaliknya, apabila N Tanabalin ataupun Amri Yahya dapat bola, mereka berdua seakan-akan perlu bertindak sebagai individu sahaja. Jadi, apabila mereka bertindak berkeseorangan, maka mereka tiada support dan mereka tak boleh nak buat apa. Itu yang menyebabkan Sabah seakan-akan blank ataupun tak tahu nak buat apa di bahagian serangan ataupun di bahagian tengah. Sebab tiada seorang pemain Sabah yang support Amri Yahya dan juga N Tanabalin di bahagian hadapan. Itu kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Sabah. Dan apa yang boleh saya cakap tentang pasukan Sabah, mungkin Ong Kim Sui sedang membina skuad skuad Sabah ni dengan player-player muda. Mungkin kita akan nampak hasil dia satu hari nanti, tetapi dia akan ambil masa. Sebab Ong Kim Sui ni pandai untuk gunakan player muda dan dia pandai bagi peluang kepada player muda seperti Haris Naim dan sebagainya. Jadi untuk kita nampak Sabah ni perform dalam masa terdekat mungkin agak susah. Mungkin akan makan masa untuk mereka jadi satu tim yang hebat. Jadi untuk penyokong-penyokong Sabah, apa yang boleh saya nasihatkan adalah bersabar dan tunggu masa yang sesuai untuk pemain-pemain ni menyinar. Secara overallnya, memang JDT menguasai perlawanan, kontrol game dan mereka adalah pasukan yang terbaik pada perlawanan semalam dan mereka layak menang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.